This call is now being recorded. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ni bertemu lagi kita kembali. Walaupun pagi ni yang masuk kelas Ustaz hanya 2 orang, tak apa, nanti Ustaz akan rakam balik kelas ni dan bolehlah disebarkan melalui channel YouTube untuk mereka melihat bila-bila sahaja, di mana jua, kapan pun dia berada, kan. Jadi baik, jadi hari ini Ustaz nak masuk tajuk yang seterusnya, kan. Tajuk yang seterusnya iaitu daripada bahagian bidang akhlak dan bidang akhlak Islamiah. Bidang akhlak Islamiah. Yang benar hari ini kita nak cerita, nak mengajar, Ustaz nak ajar kamu semua bagaimana cara memuliakan ibu bapa, kan. Memuliakan ibu bapa, kemudian cara dia, kemudian akibat dia, kemudian punca, kan. Punca penderhakaan kepada kedua ibu bapa. Ni Umas Dinas ni siapa? Sekejap Sekejap, saya tengok. Jadi masuk keluar balik lah. Alia pun keluar balik dah. Dah tak ada dah. Tak apalah. Tak ada orang masuk, nak buat macam mana. Okay. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran yang mewajibkan setiap anak wajib mentaati, wajib berbakti kepada kedua ibu bapa. Kat sini Allah mewajibkan umat Islam supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ni menghukum berbuat baik kepada ibu bapa ini adalah wajib. Jadi ayatnya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jumbi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi Fadlin. Dengan sesuatu, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat. Dekat sini, hendaklah kamu, ni perintah. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Allah kata, perintah Allah,
kena buat baik kepada ibu bapa, kepada kaum kerabat, adik-beradik, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga, dan yang dekat yang jauh, rakan sejawat, rakan sekerja, orang yang musafir, yang terlantar dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah SWT tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan membanggakan diri. Ini asasnya. Dari mana kita tahu bahawa kita kena wajib berbuat baik dengan ibu bapa, kerana ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perintah yang Allah datangkan daripada Al-Quran, maka hukumnya adalah wajib. Okey. Jadi kita tengok hadis pula. Kan hadis daripada Nabi SAW. An Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, Rabbi fi rodi walidi wasakhatu Rabbi fi sakhati walidi. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Di Sahih lah ni. Redha Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, terletak pada redha ibu bapa, dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala terletak pada kemurkaan ibu bapa. Kalau Allah redha kepada kita, jadi itu disebabkan keredaan kedua ibu bapa kita kepada kita. Ibu bapa gembira tengok kita, Allah pun gembira. Ibu bapa senang tengok kita, Allah pun senang. Tapi kalau ibu bapa murka, marah, benci dan sebagainya, murka ni murka lebih teruk daripada marah lah, tak mengaku anak dan sebagainya. Jadi kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan ibu bapa. Jadi kalau Allah murka, kalau ibu bapa murka, jadi Allah pun murka kepada kita. Jadi sebab itu jangan kita buat perkara-perkara yang boleh memurkakan ibu bapa, yang membencikan ibu bapa kepada kita dan sebagainya lah. Jadi kita tak boleh. Walau macam mana pun ibu bapa kita, dia tetap ibu bapa kita. Selagi dia tak suruh kita buat perkara yang berdosa, selagi itulah kita kena ikut dan cakap, dengar baik-baik, buat baik kepada kedua ibu bapa kita, sama ada kita muda ataupun kita tua. Okey. Yang ni ada 3 lah. Cara beradab kepada kedua ibu bapa dan keluarga. Jadi Allah dah suruh kita. Jadi macam manakah cara nak kita laksanakan adab kepada ibu bapa ini, kan? Yang pertama kita laksanakan dengan hati. Hati ni dalam lah. Setiap anak wajib berkasih sayang terhadap ibu bapa. Contohnya sentiasa menjaga hati dan perasaan serta tidak membenci mereka. Berkasih sayang. Contohnya yang pertama, berkasih sayang dengan hati dan perasaan. Jaga hati dan perasaan kedua ibu bapa kita. Ni yang susah ni kan, nak jaga hati. Hati kita pun dia tak jaga, apatah lagi hati. Jangan macam tu. Ibu bapa tak jaga hati kita, tak apa, sebab dia ibu bapa kita. Jangan kita tak jaga ibu. Ni siapa ni? Sekejap Fadlin. Tak ada dah. Umi Lizawati. Siapa Umi Lizawati? White girl, Fadlin, Umi Lizawati. Siapa Umi Lizawati? Tak tahu Dia? Qurratul Aini. Alhamdulillah Qurratul Aini. Lama tak jumpa kamu. Sehat dia Qurratul Aini? Alhamdulillah sihat.
Alhamdulillah sihat. Ada cikgu telefon kamu Tak ada pula. Tak ada pula. Tak ada. Okey, tak apa. Ni Quratul Ain ni. Baru hari ni Ustaz jumpa kamu ni. Sekejap Sulaiman sihat, Sulaiman? Sihat. Semua sihat. Kamu pakai data apa ni? Apa? Tengok Ustaz punya ni pakai data mana? Dengar. Pakai data ke pakai internet macam mana? Data, beli data. Tak apalah. Kerja Ustaz yang Ustaz masukkan itu ada buat kan? Tak ada. Belum buat lagi. Belum. Buku ada buku. Buku nota dia. Buku nota ada, buku latihan dekat Ustaz kan? Buku latihan kamu dengan Nurdiana dekat Ustaz. Buku tak apa, buku nota tu nanti Ustaz bagi kerja, nanti kamu buatlah. Okey. Dah masuk dalam grup Peninggal Islam kan? Belum. Dekat Telegram. Tak ada cikgu. Tak ada. Nombor telefon kamu berapa? Nanti Ustaz masukkan. 016. Kejap 016. Lagi? Tak ingat dah. 9 30 1903. Yang ni kamu dapat dari mana ni link yang ni? Habis kamu masuk link yang Ustaz ni, kamu dapat dari mana nombor? Apa? Link ni? Grup sekolah? Tingkatan 2 Okey, sebab kalau ni nanti Ustaz masukkan Quratul Ain kan? Quratul Ain bin Yunus. Sebab nanti apa-apa kalau Ustaz punya, Ustaz update dalam Telegram group je. Semua ada dalam Telegram group. Okey. Tak apa. Jadi Ustaz ni nombor kamu ni. Nombor telefon ni. Kamu punya Bukan mak kamu. Ni tulis Umi ni. Umi Lizawati. Pakai mak kamu punya ni tak apalah. Yang penting alhamdulillah kamu dah ada. Ustaz dah lama tak jumpa kamu kan. Dalam sekolah pun tak apa. Kita belajar slow-slow. Okey. Terima kasih Quratul Ain. Kita ada Adira, Quratul Ain dan Fadlin pagi ni. Okey. Okey. Jadi yang seterusnya kan yang pertama tadi, dengan menggunakan hati kita kena berkasih sayang dengan ibu bapa kita. Tak boleh marah-marah, tak boleh benci. Walau apa pun dia suruh, dia tetap ibu kita. Tak boleh kita rasa sakit hati, tak boleh kita rasa benci. Tapi memang kadang-kadang anak memang macam itulah, tak dapat apa yang dia nak, ibu. Tapi sebolehnya kita jangan sakiti, jangan ada perasaan benci terhadap kedua ibu bapa kita. Yang kedua, prihatin dan mengambil berat dengan segala, selalu bertanya khabar serta menghulurkan bantuan yang diperlukan. Ni kalau kita duduk berjauhan, bertanya khabar. Prihatin terhadap ibu bapa kita, sentiasa telefon. Kalau duduk jauh-jauh, dah besar nanti, jangan biarkan ibu bapa kita kesorangan di kampung. Seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali kita balik, seminggu sekali, hari-hari telefon.
seminit pun tak apa. Tanya, mak sihat ke tak? Alhamdulillah, mak sihat. Macam itulah. Pagi tanya, petang tanya, malam tanya, dah makan ke belum. Okey. Yang ketiga, hormat menghormati antara satu sama lain dengan memupuk kasih sayang yang membawa keluarga bahagia. Contohnya selalu ceria dan menunjukkan muka manis di hadapan mereka. Ni hormat menghormatilah. Kita sayang mak kita, kita hormat mak kita, kita sayang keluarga kita. Semua Allah sayang. Kan, semua Allah sayang. Okey. Tu yang pertama. Yang kedua, okey, yang kedua adalah dari segi macam mana kita nak menjaga, nak mengekalkan hubungan baik dengan kedua ibu bapa kita dan keluarga kita adalah dengan menggunakan percakapan. Percakapan yang macam mana? Sopan, santun, cakap benda-benda yang baik sahaja. Jangan cakap benda-benda yang tak baik. Banyaklah sekarang ni, kalau Ustaz tengok kan, anak dengan mak, dengan bapa, aku engkau je. Tu benda tak baik. Kan, aku engkau. Tak boleh lah. Dengan mak kita, dengan bapa kita, tak boleh aku engkau. Okey. Bercakap dengan nada suara dan intonasi yang lemah lembut. Contohnya tidak meninggikan suara dan marah. Jangan marah, jangan tinggikan suara. Tidak menyanggah percakapan ibu bapa mereka. Tidak menyanggah. Melawan. Menyanggah ni maksudnya melawan. Apa yang ibu bapa kita cakap, jangan kita lawan. Ataupun baru ibu bapa nak cakap, kita dah potong. Kan, kita dengar dulu, dah habis ibu bapa kita cakap, barulah kita cakap. Dia kata mendengar dengan penuh perhatian. Dengar dulu. Jika tidak bersetuju dengan apa yang diperkatakan, diam sahaja. Jangan melawan. Ibu bapa tahulah kita macam mana kan. Kita je yang tak tahu pasal ibu bapa kita. Ya je. Kan, ya, jangan. Kalau kita melawan, maksudnya kita dah mengecilkan hati ibu bapa kita. Dah kecil nanti kat sini, dah tak boleh membahagiakan. Ibu bapa dah terasa hati, dan dia dah, kalau dah terasa hati, dia tak doakan kita, dia tak sukakan kita, dan lama-lama dia akan murka. Sebab tu Allah akan murka kat kita. Menggunakan suara yang lembut bagi menyenangkan hati dan menjaga perasaan mereka. Guna bahasa yang lembut-lembut, bahasa yang baik-baiklah. Okey. Yang ketiga, tingkah laku. Okey, yang ketiga adalah tingkah laku. Macam mana kita nak bertingkah laku yang baik kepada ibu bapa? Selalu menziarahi ibu bapa dan keluarga jika tinggal berasingan. Selalu ziarah, balik kampung, melawat. Kalau kita dah kahwin, dah duduk jauh, dah ada kerja, jangan sibukkan diri tak pernah balik tengok mak ayah. Kena tengok mak ayah juga. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan kawan ibu bapa dan mengeratkan silaturahim. Jaga dengan ibu bapa, dengan kawan ibu bapa pun kita jaga. Yang ketiga, merawat dan menjaga ibu bapa yang sakit. Kalau sakit, kita pergi tengok. Jangan hantar pergi rumah orang tua, kita tak jenguk-jenguk. Tu dah mengecilkan hati ibu bapa. Memberikan nafkah ataupun perbelanjaan. Kalau kita dah kahwin, dah ada anak, dah kerja, ada belanja, jangan lupa berikan tanggungjawab kita sebagai anak, menjaga kedua ibu bapa kita dengan memberikan sedikit pun tak apa. Kalau gaji kita 1,000, contohlah kan, 1,000 ni bagilah 50 sebulan, pun mak bapak dah rasa bersyukur. Jangan kita tak pernah memberi langsung. Okey, itu bagaimana cara untuk kita berbuat baik kepada ibu
bapa. Kenapa kita nak buat baik kepada ibu bapa? Kerana dia ada kepentingan kepada diri kita, supaya kita dapat apa, kan. Contohnya dekat sini, kan, contohlah, kita akan dapat apa? Kita akan dapat satu, melaksanakan perintah Allah dan Rasul yang mengkehendaki setiap orang Islam beradab dengan ibu bapa dan keluarga. Yang pertama, kita sekali melaksanakan perintah Allah. Kepentingan dia, kenapa kita kena buat adab baik dengan ibu bapa? Kerana kita menjalankan perintah Allah. Yang kedua, membina kewibawaan diri, keluarga yang bahagia dan saling berkasih sayang dapat membentuk individu yang berjaya di dunia dan di akhirat. Dekat sinilah. Maksudnya, kalau kita berbuat baik kepada ibu bapa, kan, kita mempunyai rasa kebahagiaan dalam diri dan membawa kepada kejayaan. Kejayaan. Biasanya kalau orang yang teruk-teruk tu, kan, banyaklah cerita-cerita kalau kaunseling, kan, kenapa pelajar ni masalah gini, kan, kat sekolah. Sebab pertama sekali dekat rumah dia tak selesa, dia tak bahagia. Bahagia ni bukannya rumah besar. Ada rumah besar, kereta besar, semua orang cukup, tetapi kasih sayang kepada keluarga tak ada, dia pun tak bahagia. Dia akan cari kasih sayang yang di luar. Ada orang rumah kecil, kereta pun tak ada, motosikal dia ada, tapi dia adalah keluarga yang bahagia sebab mereka selalu menjaga hati kedua ibu bapa mereka dan menjaga hati masing-masing. Kan. Okey, yang ketiga, menjadi contoh tauladan. Yang ketiga, menjadi contoh tauladan kepada setiap orang yang beradab dengan ibu bapa akan diikuti oleh orang yang lain. Kalau dah berjaya, orang pun boleh ikut. Macam Datuk Fadilah Kamsah, orang boleh ikut. Dia kata dia kena buat baik dengan ibu bapa. Kalau kita tengok Ustaz Abid Liu, tengok dia macam mana adab dengan bapa dia. Walaupun Ustaz dengarlah cerita dia, walaupun masa dia kecil, kan, bapa dia ni sangat garang kepada Ustaz Abid Liu. Garang lah, muka masam, selalu pukul dia dan sebagainya. Kan, jadi kita sebagai anak pun rasa tak suka. Tapi kalau dah besar, dah berjaya, dah ada pendapatan, dah buka restoran, dah buka kedai runcit, buka mat, kan. Jadi macam mana Ustaz Abid Lee tu menjaga bapa dia yang sakit, kan. Jadi tak ada perasaan balas dendam kepada orang tua yang dulu selalu tak suka kepada anaknya. Bukan tak sukalah, garang kepada anaknya. Kita kena buat macam tu. Okey, membina keluarga yang bahagia. Jadi kepentingan dia kita dapat keluarga yang bahagia. Ni sebelah ni apa? Kita ayu amalin ahabu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, qala summa ayu, qala birru walidain, summa ayu, al-jihadu fi sabilillah. Ni hadis yang kita belajar tingkatan 1 lah. Jadi kalau boleh kita doa yang ini, doa yang daripada ayat Al-Quran ni. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ini doa kepada ibu bapa. Setiap kali lepas solat kita kena baca doa ni. Allahumma fir lana, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Fir lana, ampunkanlah kami dosa-dosa kami. Wali walidina, dosa kedua ibu bapa kami. Warhamhuma, dan rahmatilah keduanya. Rabbayana shaghira, seperti mereka mengasihani kami sejak kecil lagi. Macam mana ibu bapa jaga kita masa kecil, macam itulah kita doakan kepada ibu bapa kita supaya Allah merahmati mereka macam mana mereka jaga kita masih kecil. Okey. Habis. Jadi kita dah tahu kewajipan berbuat baik kepada ibu bapa.
adalah wajib berdasarkan hadis dan firman Allah Ta'ala. Dan macam mana cara buat baik kepada ibu bapa, ada 3. Kan, yang pertama hati, yang kedua percakapan, yang ketiga tingkah laku, perbuatan. Yang seterusnya kita dah cerita tentang kepentingan. Kenapa kita penting sangat nak buat baik kepada ibu bapa kita. Okey. Yang seterusnya, Ustaz nak cepat je supaya menjimatkan data-data pelajar ni, nanti Ustaz copy jugalah. Okey, yang seterusnya, punca penderhakaan kepada ibu bapa. Apakah yang menyebabkan seseorang anak itu benci kepada ibu bapa, berderhaka kepada ibu bapa? Yang pertama sekali, kurang penghayatan agama dalam kehidupan. Jadi tak belajar ilmu agama. Tak belajar ilmu agama. Inilah kenapa, kerana dia tak tahu. Dia tak tahu apakah tanggungjawab dia kepada ibu bapa. Apakah yang dia kena buat kepada ibu bapa. Dia tak belajar. Mak dia tak hantar pergi sekolah. Bapak dia tak hantar dia pergi sekolah. Bapak dia tak ajar dia. Dibiarkan je anak tu. Yang inilah menyebabkan anak selalu derhaka kepada ibu bapa. Tidak dapat menilai antara baik dengan buruk dari sudut agama. Contohnya, anak tidak berasa bersalah berbantahan dengan ibu bapa. Anak berasa tidak bersalah berbantahan, bergaduh dengan ibu bapa. Tak tahu nilai yang mana baik, mana yang buruk. Sebab dia tak tahu, dia rasa tu semua okey ikut pendapat dia. Kan, dia rasa tak salah pun. Ni pendapat aku yang betul. Tapi memang pendapat dia betul, tapi cara dia salah. Kan, dia bergaduh dengan ibu bapa, tak puas hati. Pendapat dia betul, tapi cara dia salah. Sebab dia ibu bapa kita. Dia bukan kawan-kawan kita, dia bukan siapa-siapa, tapi dia ibu bapa kita. Walaupun kita betul, kita kena jaga hati mereka. Inilah yang pertama, kurang didikan agama, ilmu agama. Macam tu banyaklah. Banyak yang kurang didikan ilmu agama ni, dia derhaka kepada kedua. Kurang menghayati pelajaran di sekolah. Dia tak menghayati apa yang cikgu cakap, apa yang ustaz cakap, apa yang ustazah cakap. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak masuk telinga kanan, masuk dalam hati. Tak, dia buat-buat tak tahu je. Tidak ambil apa-apa yang dipelajari, malah hanya belajar sekadar untuk lulus dalam peperiksaan saja. Dia belajar nak lulus je. Sebab tu dia tak nak ambil tahu macam mana dalam keadaan sekolah, macam mana cikgu cakap, dia tak ambil tahu. Kan? Okey. Yang ketiga, terpengaruh dengan perlakuan rakan yang negatif. Sebab itu, kita kena jaga diri kita, jangan kawan dengan orang yang negatif, yang tak baik-baik. Takat dengar je boleh, jangan kawan. Kalau kawan, nanti lama-lama kita akan ikut perangai dia, terikut-ikut bawa di dalam rumah. Mak bapak kita tak pernah pun kita suruh cakap babilah dan sebagainya. Tak pernah kan? Tapi kenapa kalau kita tengok ada anak-anak, adik-adik kat rumah pun dia cakap macam tu? Sebab ikut kawan. Ikut kawan kat sekolah. Kan, kawan kat sekolah cakap boleh, siapa cakap boleh? Kan? Jadi tak boleh ikut kawan. Melakukan perkara yang tidak baik akan mempengaruhi kita supaya melakukan perkara yang buruk. Contohnya, tidak menghormati dan tidak mendengar nasihat ibu bapa semata-mata hendak menjaga hati rakan. Ni tak bolehlah ni. Dia mempengaruhi. Kawan kita ni sangat kuat pengaruh dia. Jadi kita kena pilih, hati-hati pilih kawan. Okey. Akibat. Tadi dah cerita tentang punca penderhakaan. Kenapa orang selalu derhaka kepada kedua ibu bapa. Jadi dah derhaka, dapatlah akibat dia. Akibat dia apa?
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, la yadkhulul jannah akun, tidak masuk ke dalam syurga anak yang derhaka. Tak masuk syurga. Tujuan kita kat dunia ni, hidup kat dunia ni, yang pertama sekali mendapat keridhaan Allah. Yang kedua, nak masuk syurga. Kan, tu tujuan hidup kita dekat dunia. Kalau tak ada tujuan hidup kat dunia, suka hatilah kamu nak buat apa. Jadi tujuan kita masuk syurga. Tapi kalau kita buat buruk, buat baik, buat jahat, buat derhaka kepada ibu bapa, Nabi kata tak masuk syurga. Tak masuk syurga. Ingat betul-betul. Siapa yang derhaka, menyusahkan ibu bapa tak senang dengan dia, ibu bapa doakan dia semua yang buruk-buruk, maka inilah balasannya kepada kita, tak masuk syurga. Kalau dalam cerita Melayu pun dah banyak kan. Tengoklah cerita Melayu yang berderhaka kepada ibu bapa. Di dunia sahaja dia dah dapat akibatnya, apatah lagi di akhirat. Jadi dekat sini tak masuk surga, aspek akibat. Yang pertama, individu. Kan, individu tu sendiri yang tak buat baik kepada ibu bapa mendapat kemurkaan Allah. Tadilah Allah murka. Allah murka sebab tak buat baik kepada ibu bapa. Sebab kemurkaan Allah terletak ke atas kemurkaan kedua ibu bapa. Okey. Allah memerintahkan umat Islam supaya berbuat baik kepada ibu bapa dan anggota keluarga. Sesungguhnya mereka yang derhaka kepada ibu bapa berarti melanggar perintah Allah. Siapa yang derhaka kepada ibu bapa, maksudnya dia dah melanggar perintah Allah, maka Allah akan murka. Disisihkan dan dipinggirkan ibu bapa dan keluarga. Yang kedua, individu itu kena sisih. Ibu bapa tak suka dia, ibu bapa benci dia, anak tidak menghormati ibu bapa dan anggota keluarga akan dibenci. Inilah kalau tak ada saling hormat menghormati, ibu bapa benci, anak benci ibu bapa, ibu bapa benci anak. Berdosa besar. Berdosa besar. Individu itu berdosa besar dan jika tidak bertaubat boleh membawa ke neraka. Masuk neraka kalau tak bertaubat. Selagi ada ibu bapa, selagi itulah kita kena cakap banyak maafkan saya dan sebagainya. Okey, yang kedua, kepada masyarakat. Apa yang berlaku jika masyarakat, jika individu tidak beradab kepada ibu bapa, tidak dihormati oleh masyarakat, dianggap tidak berakhlak, masyarakat tak suka. Siapa tu? Alah tu dia selalu gaduh dengan anak dia. Kan. Selalu dia gaduh dengan mak dia kat sebelah, jigit-jigit. Tu ke? Tak baik betul perangai dia. Jadi masyarakat tak suka orang yang tak beradab dengan ibu bapa. Anggota keluarga berpecah. Susah untuk mendapat pertolongan, berpecah belah, siapa pun tak nak tolong. Susah untuk mendapat kawan yang baik. Sebab perangai dia tak elok. Orang jahat kawan dengan orang jahat je. Kawan baik kawan dengan orang baik. Jadi kalau orang jahat ni sikit, orang baik ni banyak, jadi susah nak dapat kawan. Mereka menjauhkan diri kerana tidak mahu terpengaruh dengan orang yang tidak berakhlak. Inilah susah dapat kawan. Yang ketiga, negara, apa pula akan berlaku kepada negara? Tidak maju, institusi kelembagaan runtuh. Negara tak maju sebab apa? Sebab institusi semua banyak keluarga yang porak-poranda. Maksudnya keluarga tu tak baik, akan mendatangkan kesan kepada diri orang tu dan mendatangkan kesan kerjaya kepada sesebuah kejayaan dia dan akan menyebabkan negara tu tak maju. Itu kan akibat buat buruk je
buat dosa dengan ibu bapa, boleh tak maju negara. Jangan main-main dengan ibu bapa kita berdosa, dengan negara pun negara tak maju-maju, tak aman dan sebagainya. Tidak aman dan makmur kerana rakyat tidak bersatu padu. Ni tadilah dah cerita tadi. Berlaku pelbagai gejala sosial yang menyebabkan kerajaan terpaksa menjalankan banyak wang, membelanjakan banyak wang, tenaga dan masa untuk memulihkan akhlak. Ni negara rugilah. Nak fikir macam mana nak buat pusat akhlak je. Tangkap-tangkap orang macam ni, masuk penjara, dah lah masuk penjara, kena tanggung lagi, banyak benda dekat situ. Jadi negara tak maju. Jadi itu akibatnya kepada negara. Dah habis. Okey. Jadi kita belajar dekat sini tadi hari ini. Yang pertama sekali, apakah kewajipan kita kepada ibu bapa? Kewajipan berbuat baik kepada ibu bapa adalah wajib hukum dia. Jadi mana-mana anak janganlah derhaka kepada ibu bapa. Memanglah sekarang ni kita masih lagi di bawah jagaan ibu bapa kita. Memang kita tak terasa nak berderhaka. Tapi nanti lepas kahwin, kahwin dah duduk rumah sendiri, tengoklah tu baru tahu kita baik dengan ibu bapa ke, kita derhaka ke, kita tak peduli ibu bapa kita ke, dan sebagainya. Walau apa pun terjadi kepada kita dengan ibu bapa kita, kita kena ingat dia adalah ibu bapa kita. Kita kena ingat dia adalah ibu bapa kita. Marah-marah ibu kepada kita pun dia marah sayang kepada kita, bukannya marah benci. Kan, mak ayah kalau marah-marah kat kita tu dia sayang dekat kita, dia bukannya benci. Kalau dia marah sangat pun benci, walaupun dia benci dengan kita, kita tetap sebagai seorang anak kena sayang dekat dia. Ustaz susahnya Ustaz, memanglah susah. Kan, dia dah benci kita, macam mana kita nak sayang dia? Tapi tak apalah. Semoga kalau ibu bapa yang tak suka kita tu, kita doa kepada Allah, kita jangan tak suka ibu bapa, jangan menderhaka kepada ibu bapa. Kita doa kepada Allah supaya ibu bapa kita tu terbuka hati. Bukannya dia benci kita, kita tambah benci dia. Tu namanya derhaka. Okey. Itu sahaja untuk penerangan Ustaz pada pagi ni. Ada nak tanya? Siapa yang datang ni? Yang hadir kat sini tadi, Fadlin, Quratul Ain dan Adira. 3 orang. Alia dah tak ada. Tak tahu. Ada nak tanya tak? Ada. Tak ada okey, kalau tak ada, sekadar itu sahaja. Kejap lagi Ustaz send dekat grup. Buatlah tajuk ni. Tajuk berbuat baik kepada ibu bapa ni. Nanti buat dalam buku nota. Sekadar itu sahaja untuk hari ini. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.